Kembali dalam Malaysia dan kita masih berbincang secara serius ini tentang COVID-19 dan kita juga merangkumi aspek tabung bantuan COVID-19 yang melibatkan agensi pengurusan bencana negara dan itu kita akan bersama dengan Encik Muhammad Zahari Razali sebagai Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana Nadma Malaysia. Terima kasih bersama kita. Terima kasih kerana jemput saya dan Nadma ke sini. Ya, hari ini ada isu yang sangat penting sebab kita mengetahui bila sebut tabung dan bantuan ini pasti ramai yang rasa mereka ni layak mahukan bantuan segera ya. Tapi mungkin ada isu salah faham dan sebagainya akan kita perlusi. Baik, sebelum itu mungkin dapat diceritakan kita mewujudkan tabung bantuan ni COVID-19 ni khas untuk mereka yang di kuarantin ya. Ya, tapi apa yang berlaku mungkin sebaliknya ramai yang tercecari sebab bila sebut tabung ya ada juga golongan yang mungkin terjejas pendapatan. Jadi mereka kadang keliru sebab banyak sangat maklumat yang sampai. Jadi apa penjelasan yang ingin disampaikan oleh Encik Zahari sekarang? Ya, terima kasih. Sebenarnya kita ketahui bahawa Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 11 Mac yang lalu telah pun mengisytiharkan satu tabung. Kita namakan tabung COVID-19. Ini merupakan satu tabung yang mula-mula sekali diisytiharkan dalam kes kita menangani COVID-19 COVID-19 ni. Maka selepas daripada itu, daripada terutama sekali dekat keadaan sekarang ni, banyak sangat bentuk-bentuk bantuan yang diisytiharkan ataupun yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak, daripada kerajaan negeri, daripada agensi-agensi kerajaan yang lain, daripada GLC, daripada bank-bank dan sebagainya. Majlis Islam, lembaga zakat dan sebagainya. Maka apabila banyak tabung yang dikeluarkan ni, tabung COVID-19 ni telah diterjemah secara salah. Website kita telah diterjemah, telah dipindah sedikit secara salah sehingga menimbulkan kekeliruan. Semalam, 2 hari lepas ataupun semalam, line kita di Nadma tu jam. Jalan raya tidak jam. Kita datang ke sini tidak jam. Tapi line Nadma tu jam. Telefon saya jam. Kerana pelbagai pihak menanyakan apakah ini betul. Dia faham bahawa RM100 satu hari ini bagi mereka yang tidak bekerja. Sebenarnya dalam tersebut jelas bahawa tabung COVID-19 ni hanya untuk mereka yang telah diarah kuarantin. Kuarantin oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sama ada kuarantin di pusat kuarantin yang kita namakan dulu sebagai House Surveillance Center. Contohnya di AKEP dan di Akademi Audit Negara dinilai, ataupun diarah untuk self quarantine di rumah. Mereka ini mempunyai arahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah disahkan ya. Yang telah disahkan. Ini bermula daripada kita membawa balik penduduk kita, rakyat kita daripada Wuhan dulu. Daripada Wuhan dulu kita bawa balik, maka kerajaan isytiharkan satu tabung ni. Batch yang pertama. Batch yang pertama dulu. Tapi juga tabung ini meliputi juga kepada anggota ataupun rakyat kita yang terkena COVID-19 dan diwarded, kena masuk ward dalam hospital atas arahan Kementerian Kesihatan. Maka kalau tempoh dia warded tu terpulang kepada arahan daripada Kementerian Kesihatan. Kemungkinan 2 minggu, kemungkinan sebulan dan sebagainya. Kalau sebulan mereka duduk di warded maknanya sebulan 30 hari kali RM100 RM3,000. Tetapi tempoh kuarantin sekarang ini telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia selama 14 hari sahaja. In future kita tidak tahu, kita bergantung. Kalau Kementerian Kesihatan menyatakan bertukar daripada 14 hari pada 21 hari, lain. Sekarang 14 hari, maka 14 hari mereka layak mendapat 1,400. Satu keluarga atau individu? Per individu. Maknanya kalau suami isteri itu terkena dua-dua kena COVID-19, mereka layak menuntut 2 tuntutan. Ada syarat tambahan yang perlu kita faham. Bagi mereka yang hilang pendapatan ataupun hilang pekerjaan. Macam saya, penjawat awam, Cik Fatri juga bekerja di GLC ini. Maka kita walaupun di kuarantin 14 hari, di warded selama 1 bulan,
kita gaji kita berjalan. Maka kita tidak layak untuk mendapat bantuan khas tersebut. Kita panggil bantuan khas tersebut. Ya. Kalau dalam banjir, contohnya bencana banjir, kita panggil waisan. RM500 bagi setiap ketua isi rumah. Tapi dalam ni kita panggil bantuan khas daripada kerajaan. Ya. Maka ini tempoh yang kita faham. Pekerja tetap tidak dapat. Okey. Tetapi seorang pengusaha warung, peniaga kecil yang terpaksa tutup kerana arahan kerajaan dalam tempoh MCO ni, Movement Control Orders ni, maka mereka boleh menutup sekiranya mereka telah dikuarantin atas arahan. Itu Bukan dia. tutup atas arahan kawalan pergerakan. Okey. Bukan Itu yang perintah jelas, ya? kawalan pergerakan. Aha. Itu bukan tu. Tapi kalau mereka tutup kedai kerana disyaki ada COVID-19, Ataupun diminta untuk kuarantin, boleh. boleh. Sebab ada surat daripada Kementerian Kesihatan. Maka apabila mereka keluar, dia akan diberi satu lagi surat lagi. Ya. Surat discharge keluar. Apabila discharge keluar ni, mereka mulalah boleh menutup bayaran tersebut. Dan kita jangan lupa satu lagi ialah kita ada juga bayaran khas yang kerajaan beri kepada pesakit COVID-19 yang meninggal dunia. Itu jumlahnya RM5,000 Pada waris. bagi setiap kes pada waris yang terhampir. Itu boleh tuntut setelah ada dokumen-dokumen daripada hospital Kementerian Kesihatan. Tutupan majoritinya dibuat secara online, ya? Majoritinya barang tersebut diambil secara online. Tetapi dihantar secara hard copy. Ya. Melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah atau Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri. Seperti mana proses banjir. Kita ada sekretariat. Jadi dokumen-dokumen tersebut, hard copy semua dihantar kepada kita. Ya. Dan kita akan proses. Bayaran tersebut akan dibuat melalui EFT. Ya, tadi Cik Zaid EFT sebutkan dalam tempoh 30 hari. taliannya sesak, ya, semua orang bertanya. ya. Jadi mungkin kena isu salah faham. Jadi adakah sebarang edaran ataupun diberikan supaya nanti kita nak kurangkan jumlah, ya, yang sesak tapi tak ada keperluan penting tu, supaya kita dapat fokus pada mereka yang betul-betul terjejas saja untuk mendapatkan bantuan itu. Jadi apa mungkin inisiatif lain yang perlu kita ada supaya dapat dikurangkan kesesakan yang tidak perlu ini? Sebenarnya secara secepat mungkin yang boleh. Ya. Pihak di pejabat kita, unit ICT, unit komunikasi korporat telah pun mengambil tindakan sepantas boleh memperjelaskan dalam website kita di mana informasi yang silap, di mana informasi yang silap yang telah berlaku, dan juga kita juga telah menambah line di NDCC kita untuk memperjelaskan perkara ini. Jadi kita ada hotline kita yang kita buat mulai hari ini di NDCC kita bagi mereka yang agak keliru dengan bantuan ini. Dan saya jangka dengan penerangan yang kita berikan dalam website dan kemunculan saya di TV RTM malam tadi, bicara naratif selama 1 jam, saya lihat telefon saya sudah tidak kurang berbunyi atas pertanyaan tersebut. Maksudnya jelas. Sebab kata kunci yang perlu kita faham di situ ialah dikuarantin. Ya. Bukan kerana hilang pekerjaan, kerana tutup kedai atas arahan Perintah Kawalan Pergerakan atau MCO. Bukan itu. Dan kita lihat juga disebabkan banyak sekali agensi-agensi kerajaan, kerajaan negeri, GLC, bank-bank yang bagi pelbagai bentuk bantuan dengan kaedah mereka sendiri, dengan syarat mereka sendiri, maka kita harus bersedia dan rajin untuk melihat website-website tersebut ataupun dapat maklumat-maklumat tersebut dan lihat bagaimana syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ya, sebab setiap bantuan tu ada syarat dia masing-masing. Ya, sebelum serbu kita buat kajian dulu. Kajian dulu. Memahami apa isi kandungan, ya. Ya. Jadi sekarang ini bagaimana dengan pengagihan telah pun bermula kepada mereka yang terjejas dan layak? Sebenarnya setakat ini kita dalam proses menerima borang-borang permohonan. Okey. Dan belum lagi dikeluarkan bantuan. Dalam sedikit masa lagi kita kata
kita boleh keluar sebab ada kekeluaran sedikit. Maknanya borang tersebut kena lah lengkap dan kita bayar pun melalui EFT. EFT ni dalam tempoh 30 hari setelah permohonan tersebut diluluskan. Dan saya rasa permohonan-permohonan ini lebih bersifat direct forward. Bukan seperti mana banjir, kita terpaksa melalui satu peringkat ke satu peringkat lah. Yang ini daripada hospital terus melalui Sekretariat Negeri dan kepada Sekretariat Pusat. Narman ini sebagai Sekretariat Pusat. Dan kita akan terus bayar melalui EFT. Kalau banjir itu kita turun padang, bayar cash money. Ini kita mudah melalui EFT saja. Ya, okey, baik. Masa yang agak terhad, ditujukan terima kasih pada Cik Muhammad Zahari Razali memberi penerangan cukup jelas ya apa yang kita perlukan. Jadi beliau sebagai timbalan Ketua Pengarah Pasian Bencana Nadma Malaysia mengharapkan supaya kita memahami, membuat kajian sebelum kita membuat panggilan telefon untuk mengurangkan tenaga semua pihak ya dan usaha untuk menjernihkan situasi seperti yang kita diuji dengan COVID-19. Jadi kita harapkan semoga semua hasil yang beruntung MHI TV3 supaya kita jaga kita, duduk rumah, stop COVID-19 dan kita akan bawakan cahaya untuk anda semua. Moga-moga ada rahmat di sebalik semua ini dan kita bersabar dengan ujian yang melanda.